Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentang yaitu kajian bencana alam di Malaysia. Eloklah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Safiq bin Iri dari kelas 5B Diploma. Untuk sedia maklum kepada sidang menonton ataupun para hadirin. Tajuk saya pada hari ini berkaitan bencana alam di Malaysia adalah salah satu boleh dikatakan sering terjadi di Malaysia. 1.0 merujuk kepada pengenalan. Bencana alam merupakan isu hangat diperdebatkan oleh manusia dan terdapat beberapa di kalangan para pengkaji maupun penyelidik melakukan inisiatif bagi bersiap siaga dalam mendepani bencana alam berkenaan. Kewujudan bencana alam adalah fenomena semula jadi maupun asbab daripada tangan-tangan manusia yang kurang bijak dalam menjaga keharmonian alam. Bencana alam tidak lagi asing buat manusia, sama ada di benua Afrika, benua Amerika Selatan, benua Amerika Utara, benua Antartika, benua Asia, benua Eropah, dan benua Rusia. Akan berdepan dengan bencana alam. Namun ujian dan kadar bencana alam, iaitu bencana, berlaku berbeza mengikut sebuah benua tersebut. Seperti mana di benua Asia, iaitu negara Malaysia, sering terjadi bencana alam yang mengakibatkan banyak kerugian mereka hadapi. Kejadian bencana alam di Malaysia tidak seteruk dengan negara-negara yang lain, namun dampaknya daripada bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, dan gempa bumi turut memberi kesan luar biasa ke atas masyarakat Malaysia amnya. Senario bencana alam di Malaysia boleh dikatakan berlaku setiap tahun, akan tetapi bencana alam turut berbeza dan tidak boleh dikatakan bencana alam yang khusus. Oleh itu, kedudukan Malaysia amat strategik daripada jauh terkenal lingkaran bencana alam besar dan dahsyat, namun tempiasnya turut dirasai oleh negara Malaysia. Yaitu merujuk kepada permasalahan kajian. Permasalahan kajian yang pertama, perasaan ingin tahu mengapa keadaan bencana alam terus bertambah teruk. Walaupun jika kita lihat berbagai kaedah dilakukan tetapi kurang optimum dalam mengatasinya. Keadaan bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, dan lain-lain terus berlaku setiap tahun dan banyak implikasi, yaitu kesan ke atas alam semula jadi, manusia dan hewan. Permasalahan kajian yang kedua, pengkaji lebih mudah mendapatkan permasalahan kajian. Kebiasaannya, sebelum pengkaji menjalankan kajiannya, peninjauan dan penelitian ke atas kesan bencana alam di Malaysia secara amnya. Selain daripada itu, yaitu permasalahan kajian yang ketiga, sikap sebilangan manusia mengambil enteng dengan kejadian bencana alam adalah berpunca oleh sikap mereka tersebut. Keadaan ini amat memberi dampak besar seandainya sikap manusia tidak berubah, yaitu sikap ambil mudah tentang permasalahan ini. Permasalahan kajian yang keempat. Melalui kajian ini pengkaji dapat memberi suntikan semangat ke atas mangsa yang pernah berdepan dengan bencana alam di Malaysia. Permasalahan kajian yang kelima, disebabkan melalui kajian ini permasalahan seperti leka dapat menyadarkan diri agar sentiasa bersikap, yaitu siap siaga apabila mendapat maklumat bahawa bencana alam akan berlaku, maka persiapan telah diatur dengan rapi. 3.0 merujuk kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama yaitu 1.0 mengkaji konsep bencana alam secara terperinci serta jenis-jenis bencana alam di Malaysia. 2.0 yaitu objektif kedua, mengenal pasti faktor-faktor manusia dan faktor-faktor semula jadi, yaitu
faktor-faktor semula jadi dan faktor semula jadi yang menyebabkan bencana alam di Malaysia. Objektif yang ketiga, mengemukakan cadangan bagi mengurangi kerosakan dan persiapan dalam menghadapi fenomena bencana alam di Malaysia. Seterusnya, 4.0, yaitu merujuk kepada persoalan kajian. Persoalan yang pertama, apakah maksud konsep bencana alam secara terperinci dan berapakah jenis bencana alam di Malaysia yang sering berlaku dan tidak sering berlaku sepanjang 2016 hingga 2021. Persoalan yang kedua, apakah faktor-faktor manusia dan semula jadi mengakibatkan bencana alam di Malaysia? Persoalan yang ketiga, apakah cadangan yang bernas bagi menangani bencana alam daripada terus berlaku yang mengakibatkan banyak kerosakan dan kerugian di Malaysia? 5.0 merujuk kepada metodologi kajian, di mana pengkaji menggunakan reka bentuk kajian seperti mana kaedah pengumpulan data, yaitu terdiri daripada dua aspek, analisis dokumen, prosedur temubual. Reka bentuk kajian yang kedua digunakan oleh pengkaji melalui analisis data. Maka kajian berbentuk kualitatif adalah kajian tindakan, kajian kes, kajian lapangan, dan kajian analisis dokumen. Kajian secara kualitatif dibuat secara holistik, yaitu menyeluruh, bagi memaparkan elemen yang dikaji dalam persekitaran bagi menampakkan perspektif, yaitu perspektif pengkaji. 6.0, di mana pengkaji melakukan kajian lepas. Kajian lepas yang pertama dilakukan oleh pengkaji bencana alam merujuk pada definisi secara ringkas, yaitu apa itu bencana alam, apa itu bencana, apa itu alam. Bencana ini adalah kejadian kerosakan ataupun kemusnahan. Alam ini adalah merujuk kepada yang terdapat di muka bumi ini, sama ada alam itu berbentuk jelas maupun tidak jelas. Kajian lepas yang kedua, di mana pengkaji mendapatkan berkaitan tentang persediaan dalam berdepan dengan bencana alam. Seperti mana persediaan-persediaan yang dilakukan untuk mengatasi daripada bencana alam. Karena kejadian bencana alam ini tidak boleh hindari oleh sesiapapun. Kajian lepas yang ketiga, tahap kebolehrontuhan tanah akibat faktor-faktor tanah sebab yang lain. Kerana tanah runtuh ini boleh disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mana faktor manusia, faktor semula jadi, ataupun faktor kejadian itu tersebut. Kajian lepas yang keempat merujuk kepada kawasan tanah tinggi dan kedudukan tropika turut berdepan dengan bencana alam. Kawasan tinggi ini merujuk kepada kawasan yang pergunungan ataupun perbukitan. Apabila kawasan yang tinggi, maka kadar kebolehrontuhan itu adalah tinggi, disebabkan tanah yang begitu cerun menyebabkan kelajuan untuk berlakunya bencana alam itu tinggi. Begitu juga dengan kedudukan yang tropika, karena kawasan itu mempunyai banyak tadahan air dan menyebabkan tanah itu tepu dengan air. Kajian lepas yang kelima merujuk kepada angkara manusia pencetus tanah runtuh, seperti mana membuat rumah di lereng bukit boleh menyebabkan tanah runtuh. Kajian lepas yang keenam, bencana alam gempa bumi di Sabah telah menjejaskan prestasi para pelancong. Hal ini kita dapat lihat seperti mana berlaku baru-baru ini, itu pada tahun 2015, bencana alam telah berlaku di Sabah mengakibatkan beberapa kematian dan juga beberapa kerosakan disebabkan gempa bumi. Kajian lepas yang ketujuh, hujan deras dan peralihan angin menyebabkan banjir cepat berlaku. Hal ini karena kadar hujan yang begitu deras dan
lagi ditambah dengan tempo masa yang lama menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Begitu juga dengan peralihan angin, karena kadar angin yang tinggi ditambah dengan hujan yang deras. Jadi tanah runtuh ataupun banjir boleh berlaku secepat mungkin. Kajian lepas yang ke-8 merujuk kepada keadaan cuaca tak menentu menimbulkan banyak bencana dan suka diketahui. Hal ini karena pengesan ataupun kaidah yang digunakan untuk pengesan menyebabkan untuk sukar diketahui apa bencana itu berlaku dan bagaimana kaidah seharusnya dilakukan. Kajian lepas yang ke-9, perkongsian mendepani bencana alam seperti gempa bumi di Sabah dan telah menimbulkan berbagai persiapan dan kesadaran para tempatan, yaitu masyarakat tempatan dengan bahayanya gempa bumi. Dengan perkongsian ini telah membuka minda para masyarakat, khususnya di Sabah, telah dilakukan oleh beberapa badan, seperti mana badan daripada University Malaysia Sabah, yaitu UMS. Kajian lepas yang ke-10 merujuk kepada keadaan angin ataupun ribut petir menyebabkan berlakunya banjir, lumpur, dan banyak mengorbankan kerusakan yang berlaku. Hal ini karena seperti mana kita lihat, ditambah dengan keadaan angin yang begitu kuat dan petir, ditambah lagi dengan banjir lumpur, maka alamat untuk selamat itu adalah kurang. 7.0 rujuk kepada kesimpulan. Secara kesimpulannya, skenario bencana alam di Malaysia perkara ini tidak asing lagi buat penduduknya, dan boleh dikatakan ala bisa tegal biasa. Kejadian bencana alam senantiasa topik hangat di media elektronik maupun media cetak, dan sering kali terpapar tanpa diundang. Isu bencana alam kian tahun makin menggila, karena keberadaan tanpa diundang maupun dijemput untuk membawa bencana yang disebarkannya, sebagai contoh tanah runtuh, banjir, dan gempa bumi. Keadaan ini telah pun dianalisis oleh para pakar, pengkaji dalam berdepan dengan fenomena bencana alam ini. Justru itu, pengkaji telah melakukan penelitian yang lebih komprehensif, yaitu merujuk kepada menyeluruh sama dengan secara holistik bagi menangani bencana alam ini. Kaedah dan kesepakatan, yaitu kerjasama daripada pelbagai pihak bagi menangani bencana alam ini adalah satu kaedah lebih efektif dan cepat bagi mengurangi dampak bencana alam yang sering berlaku setiap tahun, bulan, dan boleh berlaku pada tahun-tahun tertentu. Negara Malaysia dijadikan tumpuan oleh pengkaji dalam menerusi kajiannya bagi berdepan dengan bencana alam dan mencari langkah lebih baik untuk keadaan, yaitu untuk kebaikan keadaan masyarakatnya maupun negara dalam mendepani bencana alam ini. Oleh itu, pengkaji amat berharap dapat membantu melalui kajian, walaupun ia berbentuk proposal, namun dapat digunapakai walaupun tidak menyeluruh dalam mengurangi dampak bencana alam di Malaysia ini. Sekian, itu sahaja. Pengkaji juga akan melampirkan beberapa rujukan dan boleh dijadikan sumber rujukan pada mana-mana pihak untuk merujuk ataupun untuk mendapat maklumat yang lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.